Hai, Assalamualaikum semua. Kelas hari ini kita akan belajar tips bagaimana nak kira GSA, GCA dan juga GAE. Jadi pada akhir video ni nanti anda akan tahu macam mana cara nak tengok keuntungan, cara nak withdraw, cara nak baca account dan akhir sekali pada end video ni kita akan belajar sedikit bagaimana nak jana pendapatan di quantum metal. Jadi sebelum bermula, Nini nak memperkenalkan dulu diri Nini. Saya Nini Chomeh, Merchant Developer di Quantum Metal dan juga founder NC Team. Kelas pada malam ni khusus untuk NC Team. Kita belajar bagaimana nak tingkatkan lagi pengetahuan kita mengenai Quantum Metal. Okey, jom kita bermula. Objektif kelas pada malam ni, kita nak belajar mengenai GSA, Gold Storage Account. Sedikit rumusan, GSA adalah simpanan kita untuk jangka masa panjang. Jadi kita nak tahu macam mana nak kira keuntungan GSA dan cara nak withdraw. Yang seterusnya kita nak belajar apa itu GCA. Sebenarnya kita nak belajar macam mana kita nak kira GCA dan terminate GCA kita. GCA secara ringkasnya kita preserve your money. Dan yang terakhir kita nak belajar GAE, Goal Asset Enhancement. Yang mana Nini akan tekankan mengenai cara kira dan juga cara terminate. Sebelum anda tonton kelas pada hari ini, make sure anda dah tengok kelas beginner supaya anda fahamkan konsep apa tu GSA, apa tu GCA dan apa tu GAE. Okay, kita akan straightforward. Sebelum kita nak belajar cara kira, cara nak tengok keuntungan, pastikan akaun Quantum Metal anda dah verified. So macam mana nak verify akaun adalah kita wajib isi details dalam profile, kita wajib upload IC di bahagian upload KYC dan isikan bank details. So, di mana nak upload IC, di mana nak isi details adalah di bahagian user setting. Okay. Jadi, sebenarnya verified account dia mengambil masa 1 hingga 3 hari bekerja untuk approve. Jadi, sementara, let's say kita baru lagi dengan Quantum Metal, kita dah join Quantum Metal, kita baru verify account, sementara tunggu KYC approve, anda dah boleh beli GSA dan juga GAE. So kenapa verify account ni penting? Sebab sekiranya anda belum verified account, kita tak boleh withdraw ataupun buat sebarang withdrawal ataupun transaction seperti jual. Tapi kita boleh beli. Okay, dan next question, popular sangat soalan ni. Orang tanya, apa itu customer portfolio di homepage kita? So kalau kita perasan dekat sini, kita invest sikit. Tetapi di bahagian value, amboi banyaknya value kita. Alright, jadi kita nak tengok apa sebenarnya jumlah yang kepunyaan kita. Okay, first thing, customer portfolio ni adalah keseluruhan aset dalam akaun Quantum Metal kita. So let's say kita pernah beli 10 kali, 15 kali. So accumulate total semua akan appear dalam customer portfolio. So kita tahulah semua jumlah dalam akaun Quantum Metal kita ada berapa. Jadi kita nak tahu secara spesifik berapa value sebenar yang kita ada. Okey, tengok satu-satu. Yang pertama sekali GSA, Gold Storage Account. Yang mana Gold Storage Account adalah 100% kita punya. So dalam video ni kita boleh nampak value di sini ada 1723.96, total gram ada 6.9. So semua ni adalah kita punya. Alright, 100% milik anda. Okay, yang seterusnya ramai yang confused tentang GAE kali 5. Yang mana biasanya kalau dia beli 1 unit modal lebih kurang RM100, tetapi dalam akaun Quantum Metal dia ada nampak banyak. So macam mana nak kira GAE ni sebenarnya adalah 5% daripada keseluruhan 1475 ini adalah kita punya. So bukan semua, bukan kesemuanya, hanyalah 5% sahaja.
Okay, itu cara bagaimana kita nak kira aset kita dalam GAE kali 5. So, GAE kali 10 macam mana pula kira? Okay, berbeza dengan kali 5, GAE kali 10, 10% kepunyaan kita. So, sebenarnya daripada 1.6 juta dalam akaun customer portfolio ni, okay, 10% saja milik kita. So, kalau orang tunjuk customer portfolio dekat kita, kita dah boleh tahulah. Okay, next kita nak belajar tentang GSA. So, GSA kita tengok di bahagian My Account Summary. So, My Account Summary adalah keseluruhan ataupun kita boleh panggil sebagai account GSA kita. Macam mana nak tengok berapa gram yang kita ada, berapa value dalam RM jumlah hari ini, dan berapa harga semasa serta average cost. So, sebenarnya apa bermaksud average cost? Average cost bermaksud purata belian GSA anda. So, sebagai contoh, anda beli 10 kali transaksi GSA. So, ke-10 transaksi mempunyai harga QM sale yang berbeza. Jadi, average cost adalah campur ke semua sekali dan puratakan. Itu adalah average cost. Tapi sekiranya kita masih lagi tak faham, kita boleh klik logo tanda ni. Okey, klik ni. Okey, dan kita akan nampak formula bagaimana kira ataupun bagaimana Quantum Method kira average cost. Okey. So di GSA, macam mana kita nak tahu GSA kita dah untung? Cara dia adalah kita bandingkan apa? Kita bandingkan average cost dan juga QM buy. QM buy di mana? QM buy adalah di bahagian value sell. Ini adalah QM buy. Jadi sekiranya average cost lebih rendah dari QM buy, kita dah untung. Okey, tetapi sebenarnya ini hanyalah benchmark kepada sesiapa saja untuk tahu sama ada GSA kita dah untung ataupun belum. Okey, dan GSA ni memang untuk long term punya simpanan. Jadi sekiranya kita beli GSA hari ni, esok kita nak jual, of course kita rugi. Alright? Dan GSA ni lebih kepada tabung. Sekiranya ada orang cakap, boleh tak ni GSA ni kita nak beli seminggu sekali. Setiap kali kita ada modal, kita nak buat sebagai tabungan, kita boleh tambah di GSA. Okay, seterusnya, lepas kita dah ada simpanan di dalam GSA, let's say satu hari kita nak keluarkan cash. Boleh tak? Yes, boleh. Bila-bila masa, asalkan akaun anda dah verified, boleh withdraw cash ke akaun bank. Jadi macam mana nak keluarkan cash? Kita klik GSA, klik sell gold. Okay. Dan apabila anda klik sell gold, ada appear satu lagi page yang mana anda boleh masukkan berapa RM yang anda nak cashkan. Jadi di mana total yang kita nak rujuk? Okay, berapa RM yang kita boleh masukkan? Kita refer bahagian value asset. Okay, so kita boleh withdraw ke semua jumlah di value asset ni. Okay, tidak perlu tinggalkan 1 gram di dalam akaun Quantum Method. Tetapi lebih baik sekiranya anda tinggalkan at least RM20, RM10 dalam akaun GSA untuk menunjukkan bahawa akaun anda tak aktif. Kita nak nampak akaun kita aktif. Alright, itu adalah cara bagaimana kita nak withdraw GSA untuk dapatkan cash. Jadi berapa masa, berapa lama nak ambil masa kita dapat duit tu? So, apabila kita dah buat withdrawal, dia mengambil masa 1 hingga 5 hari bekerja. So, let's say lah kita dah withdraw hari ni, kalau esok tak dapat, jangan risau. Okay, take turn, sabar, nanti anda akan dapat email dan dapat cash. Alright, selepas tu kita nak belajar macam mana kita nak redeem physical gold. So di Quantum Method, walaupun Quantum Method ni fintech company, more kepada emas digital, tetapi Quantum Method juga bagi peluang kepada anda nak redeem physical gold. So boleh tak nak redeem physical gold? Boleh. Okay, ni tutorial dia. Klik GSA, klik physical withdrawal. Jadi berapa minima kita nak redeem physical gold adalah 1 gram. Anda boleh redeem serendah 1 gram. Jadi berapa banyak yang kita boleh redeem adalah kita kena based on value asset.
Contoh dia, anda ada 5216.19. Jadi anda boleh redeem physical gold dengan jumlah yang anda ada dalam akaun GSA. Okay. So jom kita tengok dekat sini. Alright. Okay. Berapa anda boleh redeem di GSA? So kita refer kepada gambar rajah bawah yang mana ni ambil di bahagian Bullion Gold. Di bahagian website, dan kita klik Bullion Gold, kita akan nampak harga redeem physical gold. Yang mana harga di sini okay, dah termasuk dengan penghantaran, dah termasuk dengan premium cost dan sebagainya. Okay, jadi dengan harga, dengan nilai RM5,216, berapa banyak gram yang anda boleh redeem? Jawab kepada Nini. Berapa banyak yang anda boleh redeem? So kalau kita tengok dekat sini sebenarnya, okay, kita tengok dekat sini, buka kalkulator anda. Kalau anda nak belajar, sebenarnya anda ada pen, anda ada buku, okay, catat apa saja yang Nini tulis supaya kita tahu nak belajar kan? Alright. So kita tengok kat sini, dengan 5216.19, okay, cukup tak kalau kita nak redeem 20 gram? Cukup tak? Okay, kalau kita compare, tak cukup. Okay, so tak boleh redeem 20 gram. Jadi berapa banyak yang kita boleh redeem? Okay, kita ambil daripada 10 gram. Itu kira dia. So let's say dengan 5216.19 tolak dengan 2767.73. Okay, anda ada baki lagi. Okay, baki lagi 2448.46. So anda boleh juga redeem 5 gram dekat sini. Macam tu. So kalau kita tolak lagi, okay, amount 5 gram, anda ada baki lagi 863. So anda boleh redeem juga 1 gram dekat sini. Okay, itu cara bagaimana kita nak redeem physical gold. Compare dengan harga value asset di dalam akaun GSA anda. Jadi ikut kemampuan anda boleh redeem, ikut bajet dan juga ikut limit di dalam GSA anda. Alright. So let's say lah tiba-tiba kita naklah redeem 20 gram ni, nak redeem. Sebab sikit lagi kan, anda boleh top up akaun GSA anda supaya melayakkan kita boleh redeem 20 gram. Okay, itu cara bagaimana kita nak redeem physical gold. So, macam mana nak redeem physical gold? Kita dah ada cara. So, berapa lama mengambil masa nak dapat gold bar tu? Jadi, kalau ikutkan past punya performance ataupun klien ini punya testimoni, feedback, dia mengambil masa 2 minggu by courier. Tetapi kalau kita nak ambil sendiri di Arhanu Tekun ataupun kita nak pergi ke HQ, alright, kita boleh refer kepada quantum method. Okay, so kita nak tengok di bahagian GCA pula. Okay, boleh tak semua? Boleh follow dengan ini. Okay, bersama dengan ini jangan rasa confused, jangan rasa macam susahnya kira. Sebenarnya kiraan dalam quantum method ni mudah-mudah belaka. Kita belajar, tambah, tolak, darab, bahagi saja. Itu je. Tak ada pun kiraan yang melampau, okay? Formula-formula yang susah tidak ada. So kita dah habis part yang pertama, iaitu macam mana? Apa yang penting ni tentang GSA, kita dah belajar dah. Actually GSA ni kita nak beli dah tahu. Okay, daripada kelas sebelum ni, kelas beginner kita dah belajar, dan dalam e-book juga sebenarnya, e-book NC-Team, anda akan dapat formula ataupun guidance macam mana nak beli, jual, nak transfer. So let's say anda NC-Team dan anda belum dapat lagi e-book tersebut, pastikan refer referral anda untuk dapatkan e-book tersebut. Sangat-sangat memudahkan anda. Alright? Okay, so jom kita tengok kepada part yang kedua, iaitu GCA. Okay, GCA ni adalah Gold Convert Account, yang mana minima berapa kita boleh preserve your money. Kita boleh convert GCA serendah RM10. Okay, boleh semua. Alright. So sebenarnya GCA, apa sebenarnya GCA? Okay. Lagi sekali, kesimpulan daripada GCA adalah dia ingin pledge your money. So, sebagai contoh, kita ada account daripada GSA. GSA kita dah simpanan, kita dah buat simpanan dan memang ada duit dah dalam akaun GSA kita. Satu hari kita nak pakai duit. Kita nak pakai duit. Tetapi pada masa yang sama kita nak gold. Kita sayang nak keluarkan gold kita. So apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan convert to GCA. So dengan cara ni emas dapat, cash pun kita boleh guna. So itu sebenarnya benefit kita convert to
GCA. So daripada GSA anda, okay, kita dah ada amount ke GSA, anda akan dapat 90%, okay, akan masuk ke dalam akaun bank anda. So contoh dia macam mana? Okay, value di GSA anda RM500. Okay, so value asset GSA anda RM500. So sekiranya anda nak convert to GCA, 90%. So cash yang anda akan dapat adalah RM450. So tapi kalau let's say ini adalah cara yang pertama, kita boleh convert daripada GSA, minta maaf. So kalau kita tak ada value ataupun kita tak ada jumlah dalam GSA, kita ada cash. Kita nak beli emas, tapi pada masa yang sama cash tadi kita nak pakai. So kita boleh beli GSA dan convert to GCA immediately. Kita akan dapat 85% daripada total yang kita masuk ke dalam GSA. Jadi perasan tak? Masa kita nak beli GSA, ada tanda convert to gold convert. Yes, kalau kita tick bahagian tu sebenarnya secara tak langsung kita dah convert to GCA. Alright, so contoh dia macam mana 85% ni tak faham. Okay. Contohnya value di dalam GSA anda RM500. So anda dah masukkan RM500 dalam akaun GSA. So anda akan dapat 85% iaitu 425. Okay, itu adalah perbezaannya kalau kita nak convert terus daripada GSA ataupun kita nak ambil daripada duit kita untuk enhance your GCA. Itu dua cara yang berbeza. Alright, boleh faham? Okay, kalau tak clear lagi tentang GCA, ini bagi satu contoh. Let's say setiap bulan kita ada perbelanjaan hangus. Kita pun tak tahu kita buat apa, tapi tiba-tiba duit tu dah habis. So macam mana kita nak elakkan perkara ni berlaku adalah kita boleh ambilkan cash yang kita ada daripada sebelum berbelanja, kita convert to GCA. Okay, once kita dah convert to GCA, secara tak langsung cash dapat, emas pun ada di dalam GCA kita. So benefit dia adalah in long term, dalam jangka masa panjang, kita dapat balik gram emas kita. So nampak tak tadi? Pada asalnya kita dah dapat cash. Tapi sekarang, hari ni, kita in long term dah 5 tahun, 10 tahun, kita tengok balik akaun quantum metal kita, ada lagi emas yang kita convert dulu. Itu sebenarnya cara, solution, kita tak nak buat perbelanjaan hangus. Okay, faham? Alright. So kita akan tengok next. Lepas kita dah convert to GCA, macam mana kita nak tahu GCA kita ni dah untung? So cara dia adalah kita tengok di bahagian holding inventory. So semua GCA anda akan dimasukkan dalam holding inventory. Sebab tu for beginner ataupun pada orang yang di bahagian holding inventory dia kosong, dia tak ada jumlah holding inventory. Bermaksud anda tidak ada GCA. So, sesiapa yang convert to GCA saja ada value di dalam holding inventory. Boleh? Macam mana nak tengok keuntungan adalah anda untung apabila di bahagian holding inventory dah tertera net gain. So di sini anda dah untung. So tapi sebenarnya holding inventory ni hanyalah summary. Okay, summary kepada total GCA anda. Maksudnya let's say kita dah pernah convert to GCA 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ini di bahagian depan homepage kita hanyalah keseluruhan jumlah. Okay, so macam mana kita nak tengok spesifik berapa kita untung dan ada tak transaction yang kita dah convert to GCA yang belum untung. So jom tengok. Okay. Sekarang kita dah tahu macam mana nak buat GCA, apa tujuannya GCA. Now kita nak tengok berapa yang kita dapat sekiranya kita terminate GCA. So contoh, ini buat sini ni suka bagi contoh sebab mudah faham. So contoh, bulan lepas ni dah buat GCA. Dalam masa 5 tahun ni nak tengok kalau ni terminate GCA ni, berapa RM yang ni dah dapat. So macam mana nak tengok? Kita jangan tengok net gain. Kita tengok di bahagian details dia. Okay, klik view. Okay, dia akan keluar satu page holding inventory. Kemudian kita klik action.
kita klik di bahagian mana transaksi yang anda nak rujuk, anda nak refer. So macam contoh ni cakap tadi, ini ada buat banyak kali GCA. So Nini nak tengok satu transaction saja. Ni nak refer satu transaction saja. So kita klik action, klik details. So di bahagian detail ada semua detail mengenai GCA kita. Bila kita convert, berapa banyak yang kita dah cagar, okay, dan berapa nilai semasa cagaran kita. So dekat sini kita boleh nampak amount yang kita dapat jika nak terminate di bahagian net cash out. Di situ. So total sekiranya anda terminate hari ni, anda akan dapat 2372.98. Okay. So cara kira GCA secara terperinci macam mana? Okay, jom kita tengok satu-satu. Yang mana current value, okay, adalah nilai semasa. Okay, nilai semasa cagaran anda. Okay. Down payment value adalah total cagaran anda. 100% yang anda cagar pada permulaan tadi. Kemudian convert ni adalah anda dapat cash 85%. Yang anda dah dapat cash tadi. Okay. Apa lagi kita kena tengok adalah net cash out tadi. Yang mana net cash out adalah whole 15% yang kita simpan di Quantum Metal, dah tambah dengan profit, dah tolak dengan management fee. Jadi, kalau kita nak untung di dalam GCA, anda refer dua benda. Current value dan juga down payment value. Sekiranya current value lebih tinggi dari down payment value, anda dah untung. Okay, vice versa, kalau lebih rendah, belum untung lah. Okay, so kita tengok kat sini, addition sedikit pengiraan untuk anda. Okay, macam mana kita nak kira sama ada kita net gain or net loss? So, cara kira adalah kita ambil net cash out kita tadi. Okay, sebelum kita ambil net cash out, pastikan anda kira siap-siap. Okay, anda kira siap-siap down payment. Mana down payment? Okay, down payment adalah jumlah sini. Tolak dengan convert. Okay, boleh nampak Anda tolak dulu dua jumlah ni, kemudian ambil net cash out, tolak semula dengan jawapan tadi. So, apa yang anda dapat adalah 148.37. So, compare dengan net gain yang Quantum Metal dah kirakan untuk kita, jumlah yang sama. Itu cara nak kira bagaimana, berapa net gain or net loss semasa anda. Okay. Alright. So, apabila kita dah ada formula, kita faham satu persatu details, sebenarnya kita rasa Quantum Metal ni a best solution untuk kita. So, kita ada identity dulu. Apa masalah yang kita alami sekarang? So, contohnya kita ada masalah sukar nak buat simpanan. So, kita simpan di dalam GSA. Yang kedua, kita rasa kita ni boros berbelanja. Setiap hari kalau boleh nak buka Shopee, nak buka Lazada. So, what should we do? Kita boleh cagarkan cash kita. So, sambil berbelanja, kita dalam hati pun senang. Oh, kita pun ada simpanan, ada emas di dalam GCA. Yang mana in long term pun kita akan untung. Alright? Okay, hopefully anda faham macam mana nak kira GCA ni, dan ini dah explain semudah-mudahnya untuk anda. Jangan peningkan kepala sebab session ni memang mudah nak faham. Kalau anda tak faham juga, jangan risau. Okay, nanti refer balik referral anda. Okay, kita akan guide balik. Okay, next kita akan masuk kepada GAE. Dah habis dah GCA kita. Mudah kan? Actually memang mudah. Dan pastikan lagi sekali 2 kali ini ulang, anda pastikan anda dah dapat e-book. Okay, e-book NCTIM yang mana apa yang ini dah ajar tadi sebenarnya memang dah ada dalam e-book. Ini just satu kelas yang mana boleh refresh balik minda anda. Okay, alright. Okay, jom kita continue kepada GAE. Yang mana GAE ni adalah account paling orang kata killer product. GAE adalah Goal Asset Enhancement yang mana dia memberikan kita keuntungan lebih cepat dan lebih banyak berbanding simpanan biasa GSA tadi. So GAE dia more kepada jangka masa pendek dan jangka masa sederhana. Okay. Macam mana nak tengok GAE
Okay, berapa banyak yang kita dah invest dalam GAE, klik GAE, okay, klik list. Kita akan nampak kita punya total, okay, ataupun kita akan nampak list GAE kita. So dekat list GAE ada macam-macam jenis. So macam mana kita nak tahu kita dah untung di dalam GAE adalah apabila net cash out, okay, adalah apabila net cash out, minta maaf, adalah apabila net cash out lebih banyak dari initial investment. Okay, itu adalah cara bagaimana anda kira GAE anda dah untung. So jangan refer kepada customer portfolio tadi, refer kepada list GAE. Okay, so jom tengok walaupun net cash out dah lebih dari initial investment, tetapi, okay, please take note this part, tetapi kita kena refer balik management fee refund. This is very very important. Kenapa? Kita wajib, okay, bandingkan modal asal dengan nilai semasa sebelum terminate. Okay, so macam mana nak tengok modal asal? Okay, sebelum tu ni nak explain dulu. Kenapa kita kena bandingkan modal asal dengan nilai semasa? Kenapa kita tak boleh je refer net cash out dengan initial investment? So, sekarang ni sebenarnya kadang-kadang kita terlampau taksub dengan net cash out, kita abaikan management fee refund. So, management fee refund ni kita kena ingat adalah kos yang kita bayar. Jadi kalau kita tak keuntungan ataupun kenaikan harga emas tak dapat cover management fee refund, sebenarnya kita dalam kerugian. So macam mana kita nak kira? Okay, inilah macam mana kita nak bandingkan modal asal dengan nilai semasa. So macam mana nak tengok modal asal? Kadang-kadang kita dah beli banyak kali. Kita lupa berapa modal yang kita dah keluarkan untuk beli satu-satu transaksi. Betul tak? Ada tak yang lupa? Okay, ni pun lupa. Betul. So sekarang ni macam mana nak tengok balik? Kita klik kod yang warna biru ni, klik dekat sini. Klik je. Kemudian bila kita dah klik, dia akan keluar details ataupun payment details kita. Dekat sini kita boleh refer balik modal asal. Jangan risau, sekiranya anda lupa berapa banyak modal yang dah keluarkan, bila-bila masa boleh refer balik kepada kod GAE anda. Alright, semua ada history. Tapi kalau anda dah terminate, tak boleh tengok dalam. Ini adalah semasa. Jadi, sekarang ni kita nak tengok, kita dah tahu modal asal kita berapa, now kita nak bandingkan dengan nilai semasa. So kita nak kira berapa dapat sekiranya kita terminate untuk bandingkan kedua-dua ni tadi. So macam mana nak kira berapa dapat kalau kita terminate? Okay, first kita akan tengok kepada formula GAE kali 10. Okay, cara kira dia mudah je. Kita ambil net cash out, okay, kita tambah dengan management fee refund. Darab dengan FPX. So FPX ni apa? Okay, FPX ni nak refer kat mana? Okay, FPX adalah tukaran USD ke RM. Okay, so kalau kita dah tambahkan nilai kita, FPX rate, just refer website. Okay, di bahagian London Metal Exchange, anda akan nampak, alright, FX rate. Di mana FX rate ni hari-hari berubah. Sama seperti harga emas. So kita buat calculation, sekiranya kita terminate GAE kita, GAE yang kita buat contoh ni, kita akan dapat 24,000. Okay, jom kita compare. Kita dah ada dua-dua jawapan, kita compare kedua-duanya. So jom bandingkan. Okay, modal asal kita tadi, RM26,629. Kalau kita terminate hari ini, kita dapat RM24,085 saja. Okay, anda jawab, kita dah untung atau rugi? Tengok balik. Yelah, dapat lagi kurang daripada modal asal kita. Jadi sebenarnya anda dalam kerugian. Okay, panik tak? Okay, kita tengok, lah, rugi. So kadang-kadang kita tak tengok, kita tak teliti berapa modal asal, berapa yang kita dapat. Kita tengok dua bandingkan net cash out dengan initial investment, kita tengok dah tinggi, kita terminate. So salah cara tu, kita memang kena bandingkan dua tu. So tadi kita dah tengok kepada formula GAE kali 10.
Sekarang kita nak tengok untuk formula GAE kali 5. Yang mana formula dia agak berbeza sedikit di bahagian net cash out, tolak management fee refund. Beza dia di bahagian tolak. Tadi kalau GAE kali 10, dia tambah. Alright, so kali dengan FX rate sama. FX rate ni ambil di website. Website Quantum Matter. Kalau kita kira, kita dapatlah modal asal. Sama saja. Beza dia adalah tambah dan tolak saja. Okay? Alright. So, soalan tadi kita dah belajar cara bagaimana kita nak tahu kita dah untung ataupun belum. Okay, lagi sekali ni ditekankan, tolong refer balik modal asal anda dan juga berapa yang anda dapat. Jangan tengok semata-mata net cash out dan initial investment. So kalau kita tengok balik dekat sini, walaupun net cash out lebih dari initial investment, tapi lepas kita dah buat perbandingan, belum untung. Ni nak anda semua alert semua benda tu. Boleh bersama dengan ini tak ni? Pastikan anda suka, pastikan anda faham konsep yang ni nak terangkan kepada anda. Alright. So ramai yang tanya juga, bila nak terminate? Popular question. Kalau lah Quantum Matter ni ada exam, ni yang soalan yang pertama orang akan cakap, bila nak terminate? Jawapan dia adalah terpulang kepada target masing-masing. Nini prefer more than 10%. Ada setengah orang 5% dah berbaloi. Orang Ali kata bagi dia 20%. Abu 30%. Tapi pastikan target anda jangan melampau-lampau. Pastikan target anda logik, masuk akal. Janganlah kita target 100,000%. So tu tak masuk akal. So kalau anda tak ada target, sekiranya anda tak ada target, dalam fikiran anda tak apalah, apa-apa pun boleh. Ramai cakap macam tu kan, apa-apa pun boleh. So recommended 10%. Lepas dah 10%, nak terminate boleh. Tapi boleh tak nak terminate kurang daripada 10%? Jawapan dia boleh. So let's say kita puas hati macam tadi, Ali puas hati dengan 5%. So boleh terminate bila-bila masa yang anda nak. Tetapi lagi sekali pastikan net cash out lebih dari initial investment dan bandingkan modal asal dan nilai semasa. Sebab kita join Quantum Matter tak nak rugi, kita nak untung. So make the correct calculation, fahamkan konsep, study, join kelas. Anda yang siapa yang tonton kelas pada malam ni, then you dah satu step ahead. Anda nak belajar. Bagus. Tanya kepada anda. Alright, jom kita sambung. Berapa nak kira? Lepas kita dah tahu recommended 10%, macam mana nak kira peratus keuntungan? Kita ambil contoh yang sama. So, formula untuk cara kira peratus keuntungan sama saja untuk kali 5 dan kali 10. Tak ada perbezaan. So, formula dia adalah kita ambil net cash out, kita tolak dengan initial investment. Kemudian kita bahagi initial investment semula dan darab dengan 100 untuk kira peratusan. So kita akan dapat di sini 7.416%. So kita tahulah dekat sini kita dah untung 7.416%. So nampak tak dekat sini? Lagi sekali kita bawa balik konsep tadi, kita dah untung 7.416%. Cuba bayangkan kita tak dimaklumkan ataupun kita tak alert dengan modal asal, nilai semasa. So kita akan dalam fikiran kita, kita untung 7.416%. Sedangkan kita rugi. Alright, jom. Susahlah ni nak kira formula ni, pening kepala. Tak ada masa nak kira. So cara yang mudah, gunakan komputer. Masukkan je jumlah-jumlah ni. Kita masukkan berapa net cash out, berapa initial investment anda. So masukkan jumlah, masukkan amount, sesaat dah dapat jawapan. Tak payah susah-susah kira. Depends kepada diri kita. Ada prefer manual, guna calculator. Guna calculator. Ini pun suka calculator. Ada setengah orang malas nak kira manual, boleh kira auto.
Okay, dapat tak manfaat dekat sini? Okay, hopefully anda dapat sedikit tips Okay, so kita dah masuk ke bahagian yang seterusnya. Laju sangat ke Nini? Okay, rasa-rasanya hopefully apa yang Nini ajar ni tak terlampau laju, anda boleh follow. Alright. Kalau laju, kalau rasa macam terlampau laju Nini ajar, rewind, tengok balik. Okay. Sekarang kita nak tengok berapa net cash out untuk untung 10%. So tadi kita dah tahu macam mana nak kira peratusan. Sekarang kita nak tengok berapa net cash out kalau nak untung 10%. Tadi, okay, let's say, lagi sekali formula ni nak kira untuk apa? Untuk in future. Maksudnya benda belum berlaku. Kita nak untung 10%. Hari ni kita invest, kita nak untung 10%, berapa net cash out? Tadi kita belajar, dah berlaku. Kita dah ada net cash out, kita dah ada initial investment. Kita nak kira je berapa harga keuntungan semasa. So macam mana nak kira? Okay, jom kita tengok. Let's say initial anda 25 USD yang mana anda invest 1 unit GAE kali 5. Berapa net cash out anda untuk untung 10%? Okay, berapa agak-agaknya? Ada sesiapa boleh bagi jawapan? So anda invest 25 USD. Berapa net cash out kalau nak untung 10%? Ya, betul. 27.50. Okay. Itu untuk GAE kali 5. Macam mana dengan GAE kali 10? Okay, GAE kali 10, contoh initial anda 250 USD. Berapa net cash out untuk untung 10%? Yes, betul. Okay, 275. Yes, dah faham kan? Okay, tak apa, jangan risau bagi sesiapa yang jawab salah. Okay, jawapan dia ataupun formula macam mana nak kira net cash out adalah kita ambil initial, darab dengan 10%, tambah balik dengan initial kita. So, kita ambil contoh tadi, dengan 25, darab dengan 10, tambah balik dengan initial, kita dapat 27. 250, darab dengan 10%, tambah balik dengan initial, dapat 275. Jadi formula ni sebenarnya kita boleh pakai kalau kita nak berapa sekalipun. Contoh kita tak nak 10%, kita nak untung 20%. So gantikan 10% ni dengan 20%. Semudah tu je. Okay, so kalau kita nak kira 50%, okay. So tukarkan kepada 50%. Itu adalah cara kira berapa net cash out untuk untung. Berapa yang anda nak. Okay semua? Alright. Okay. Tapi ni susahlah nak kira macam tu, tak faham sangat. Alright. Sebenarnya lagi mudah ataupun ada cara yang lagi mudah di mana kita boleh kira percentage. So kita masukkan je initial kita. Okay, di sini kita masukkan initial ataupun modal asal. Kita masukkan berapa persen yang kita nak untung. Okay, kita klik calculate, akan keluar jumlah. So itu saja, semudah tu. Right? Okay, so hopefully anda boleh gunakan ni pada masa depan. Kalau kita tak reti kira, okay, jangan mengeluh. Ada cara, solution dia. Okay? Alright. Kita dah belajar beberapa topik penting pada malam ni. Dan hopefully anda take note semua ni. Alright. So sekarang kita nak tengok berapa harga kita beli. Dah masuk topik yang lain yang mana kita dah pernah beli GAE sebelum ni. Tapi kita nak tak ingat. Okay? Ataupun apa gunanya kita nak refer balik harga belian kita. Untuk kita layer ataupun terminate. So penting sebenarnya anda tahu berapa harga belian anda untuk kita layer dan untuk kita terminate. Okay, first kita akan refer kepada check harga buy price ataupun kita berapa harga yang kita beli masa hari tu. So kita tak ingat kita tak ingat, Nini sendiri pun tak ingat berapa pricing yang Nini pernah beli dulu. So cara dia sama, klik code. Okay, dia akan keluar account detail.
Ini adalah satu page yang sama. Tadi kita tengok modal asal pun klik kod. Sekarang nak tengok buy price pun klik kod juga. Alright. So macam mana nak tengok buy price kita adalah di bahagian buy price. So itu adalah refer kepada QM cell. Iaitu QM cell ni apa? QM cell adalah quantum metal jual kita nak beli. So ini adalah harga yang kita beli pada 59.33. Okay, now kita nak tengok langkah seterusnya. So kita dah tahu berapa buy price kita, iaitu benchmark. Langkah seterusnya adalah tugas anda, tanggungjawab anda untuk record harga belian anda. Macam mana nak record adalah menggunakan Excel. Anda boleh guna Excel. Okay, Excel ni boleh dapatkan di dalam recording class NC Team. Ini dah send dia punya Excel. Okay, dan sesiapa yang dah terlepas video konsep layering boleh refer balik video tu di YouTube channel ini. Ataupun anda boleh tulis buku, okay, menggunakan buku dan pen. Mudah je. Okay, cara-cara orang kata paling mudah ambil buku, ambil pen. Catat apa banyak. Okay. Ataupun anda boleh gunakan phone. Okay, phone anda ada. Okay, masukkan berapa banyak belian anda, bila anda beli, berapa unit, supaya anda tahu berapa benchmark. Okay, sekarang kita nak tahu macam mana nak record kalau kita beli GAE lebih dari sekali. Let's say kita beli 2 kali, 10 kali, 11 kali. So kira dia adalah, kita listkan dulu berapa buy price kita. Okay. Kemudian formula untuk dapatkan benchmark ataupun purata belian buy price kita adalah kita wajib campur semua buy price bahagi dengan berapa kali transaksi. So contoh dia, ini ambil ini punya GAE, kita campurkan semua. Okay, kita dah catat pada awalnya, kita just masukkan, fill up the form, fill up the space inilah, bahagi dengan 33 kali. Sebab ini jual, ini beli 33 kali. Okay, so kita akan dapat jawapan. Benchmark kita adalah pada harga 61.29 USD. So benchmark ni apa? Lagi sekali, benchmark adalah purata buy price anda. Okay, belian. So kita juga wajib listkan paling rendah, berapa harga paling rendah anda dan juga berapa harga paling tinggi. Supaya kita boleh compare dengan harga semasa. Okay, kita dah tahu cara macam mana kita nak tahu benchmark kita. Benchmark sangat penting. Tanpa benchmark, anda susah nak decide when to buy, when to sell. Bila nak beli, bila nak jual. So bila kita dah ada benchmark, mudah je. Sebab kita boleh refer balik kepada belian sebelum ni. Okay. Alright. So untuk layering. Okay, lepas kita dah buat step by step, kita dah buat record semua bayar belian kita. So macam mana kita nak layer? Okay, sesiapa yang tak faham apa tu layering, layering adalah kita beli semula GAE, kita keluarkan modal lain untuk tambahkan GAE. Dengan cara layering, kita dapat kurangkan risiko menunggu. So ini ada buat satu video khas cara layering dalam video sebelum ni. Boleh refer balik Okay, now untuk layer, kita kena bandingkan record belian kita dengan QM cell. So record belian adalah yang kita dah kira tadi, berapa benchmark anda, berapa harga paling rendah, paling tinggi. So kita kena compare dengan apa? QM cell. QM cell nak ambil di mana? Kita refer balik kepada website Quantum Metal. So website Quantum Metal dia ada QM cell and QM buy. So kita refer QM cell. Okay, untuk layer. So bila masa sesuai nak layer, adalah anda boleh layer apabila QM cell lebih rendah dari average belian. Average belian ni adalah benchmark kita lah. Ataupun
apabila QM sel lebih rendah dari paling rendah. Okey. Dan inilah cara bagaimana anda nak buat layering. Okey. Alright. So, kita dah tahu cara nak layering. Kita beli. Jangan rasa membazir nak layer. Sebab kalau kita layer, sebenarnya kita dapat jimat masa. Okey? So, kita dah tahu cara nak layer. Okey, cara nak terminate. Sama juga, cara nak terminate kita nak bandingkan apa? Kita bandingkan record buy price kita, tetapi kali ni kita bandingkan dengan QM buy. Okay, so QM sell kita, ni adalah record belian kita. Dan kita refer QM buy. Okay, perasan tak sebenarnya QM sell harga yang kita nak beli. So bila kita nak layer, refer QM sell. Bila kita nak terminate, kita refer QM buy. Sebab QM buy adalah harga kita nak jual balik kepada Quantum Metal. So anda boleh terminate apabila QM buy, okay, QM buy yang ni lebih tinggi dari buy price. So berapa QM buy hari ni dalam gambar ni? Dia adalah 59.80. Okay, buy price berapa? 59.33. So anda bagi tahu ni jawapan. Kalau refer balik kepada gambar ni, kita boleh terminate atau belum boleh terminate? Ya, betul. Anda boleh terminate kalau nak. Ini cara nak tengok Okey, itu adalah cara bagaimana dengan hanya tahu berapa buy price anda, record segala buy price, secara tak langsung anda dah boleh decide bila nak layer, bila nak jual, bila nak terminate. Okey? Alright. Sebelum ni mungkin kita tak perasan, kita rasa tak penting buy price. Tak kisahlah buy price berapa pun. Tapi dengan mengetahui buy price kita, we can decide better. Okay. So cara nak terminate. Kita dah untung. So why? How to terminate? So kalau kita perasan tadi, kalau GAE kita panggil terminate. Tapi untuk GSA kita tak panggil terminate kita panggil withdraw. Okay, ramai orang salah konsep terminate, dia kata GSA pun nak terminate. Terminate is for GAE. Okay, so click action. Okay, klik termination. Anda akan dapat satu page yang berbeza yang mana anda boleh terminate ikut jumlah unit yang anda dah invest. So masukkan saja berapa yang anda nak terminate. So maksudnya bolehlah kita nak terminate kurang daripada total 20 tu. Yes, boleh. So let's say kita dah untung 20 unit tetapi kita nak take profit 10 unit dulu. Jawapan dia boleh. So lagi 10 unit kita hold dalam akaun GAE. Tak semestinya kita keluarkan keseluruhan. Okay? Alright. Now kita nak tengok kepada soalan yang popular. Kita nak terminate ke akaun bank ataupun kita nak terminate ke GSA. Okay, apa jawapan dia? Sebelum tu, kalau kita nak terminate GSA, sebelum kita nak terminate ke akaun bank, dia mengambil masa 1 ke 5 hari bekerja. Kalau kita nak terminate ke gold account, okay, adalah on the spot. Alright? Okay, so mana yang nak pilih? Nak pilih GSA atau nak pilih account bank? Sebenarnya dua-dua pun sama. Kalau kita guna account GSA, kita dapat diskaun 7%. Apa maksud diskaun 7%? Adalah sebab kalau kita beli emas, okay, di dalam GSA kita dikenakan spread 7% kan? Tetapi kalau kita terminate ke GSA, Quantum Metal akan refer kepada harga QM buy dan bukannya QM sell. So kita beli pada harga lantai. So itu okay, bagusnya kalau kita transfer to terminate ke GSA. Tetapi kalau kita prefer duit, then go for account bank. Mana lagi bagus, mana lagi better is depends on your target. Based on your, okay, anda punya orang kata anda punya satisfaction. Kalau setengah orang yang nak
emas banyak di dalam akaun GSA, dan pilihlah GSA. Kalau kita nak gunakan modal tu je, itulah yang nak reinvest, itulah juga nak invest balik. So you terminate ke akaun bank. Sebab apa? Sebab kalau kita simpan ke akaun GSA, kita nak layer bila harga emas tengah rendah. Betul? So bila harga emas rendah, secara tak langsung, value dalam GSA pun berkurang. So better lah kita terminate ke akaun bank, and daripada akaun bank tu anda beli balik GAE. So that's the comparison between terminate ke GSA or account bank. But at the end of the day, kita nak puaskan hati diri sendiri. Kita nak tengok bank account kita kembang or GSA account kita yang banyak. Terpulang kepada masing-masing. Alright? Okay. Dua-dua pun tak ada masalah. Okay. So, step kalau website jam. Ramai tanya Nini, alamak Nini website jam macam mana nak tengok harga? Oh, scam. Okay. Sebenarnya, lepas kita dah belajar kelas pada malam ni, hopefully lah anda dapat sedikit input yang mana sebenarnya selepas kita dah ada record, kita dah ada benchmark, kita dah ada buy price yang paling rendah, paling tinggi, sekiranya website jam sekalipun kita dah tahu harga emas tengah naik, kita dah untung ataupun belum. Sebab kita dah ada benchmark kita. So, apa langkah seterusnya? Let's say kita dah tahu kita untung, kita dah buat calculation sendiri. Step ataupun cara untuk anda handle masalah ni adalah screenshot harga semasa. Okay, screenshot harga semasa dan WhatsApp ke helpdesk. Okay, WhatsApp ke helpdesk, nak hantar apa? Hantar sekali details. Okay, nama, nombor IC, okay, produk, berapa unit nak terminate, berserta dengan screenshot harga semasa ni. Alright, so inilah cara bagaimana anda handle sekiranya website jam. Sekiranya anda MC team, sebenarnya benda ni kita dah inform dalam group. Okay. Now, our last topic pada malam ni selitkan sikit cara dapat income lebih di quantum metal. So, put in summarize sebelum kita nak pergi ke topik yang cara nak dapatkan income lebih di dalam quantum metal adalah kita tengok dulu, kita compare dulu dengan diri kita. GSA tadi untuk long term, GCA pun untuk long term, GAE untuk jangka masa pendek dan juga sederhana. So kalau kita compare ketiga-tiga produk ni, sebenarnya dia adalah solution kepada kita. So tadi kita dah belajar untuk GSA adalah untuk tingkatkan ataupun untuk simpan emas. GCA sekiranya kita suka boros berbelanja, okay, kita memang nak belanja tapi kita tak nak belanja hangus, so kita pindah ke GCA. GAE adalah untuk tingkatkan kekayaan anda, di mana anda boleh untung 5 ke 10 kali ganda, lebih banyak dan lebih cepat berbanding simpanan biasa. Jadi ketiga-tiga ni sebenarnya dah bagi kita kelebihan yang orang kata padu. Orang kata bagus dah produk yang cantik ni. Tetapi on the other hand, kalau kita nak income lebih, kita nak berjaya macam orang juga. Kita tengok orang dapat 1 kg. How can we achieve 1 kg? Tanpa modal sebenarnya it's unachievable. Anda perlukan masa yang panjang nak dapatkan 1 kg. So, cara mudah ataupun orang kata shortcut way untuk dapatkan income lebih, untuk dapatkan 1 kilo, mudah dengan cara menjadi consultant quantum metal. Okay, first step yang anda kena buat adalah upgrade jadi dealer. So join consultant program. Be part of our team, NC team. We will guide you how to be a successful consultant and dealer. So apa benefitnya? Macam mana nak dapat income lebih dengan hanya menjadi dealer? Sebenarnya anda just sharing saja. Okay, makan pun sharing. Okay, just a quick sharing di mana kita bukan nak menjual. Kita jangan hardcore selling. Kita pun tak suka orang jual yang paksa dengan kita. Kita pun jangan jual paksa. Kita just share benefit. Okay, apa yang kita dapat daripada quantum metal. Apa benefit kalau you join menjadi member QM. Yes, that's the tips. Jangan hardcore selling. So by sharing, okay, link anda, register link anda dapat income.
Yes, ini hanyalah income seorang dealer. Bukan kita cerita pasal dealer developer, bukan kita cerita pasal merchant developer, bukan lagi cerita pasal senior merchant. Income ni 1944 USD is as a dealer. Dengan hanya membuat promotion, menjadi consultant, you can get this income. Dengan of course lah dengan kerja keras. So macam mana nak jadi dealer? Best lah macam mana nak jadi dealer. Okay, jom kita pergi cara nak jadi consultant ataupun dealer di quantum metal. So first step, anda kena apply jadi introducer. So pastikan KYC confirm, yang mana kita dah belajar di slide yang pertama. Minimal GSA anda RM20. Anda beli either kali 10 or 3 unit kali 5. Kalau dah cukup syarat, okay, isi detail-detail ni dan send ke referral masing-masing. So okay, kalau kita dah cukup syarat, jangan duduk senyap. Mungkin referral tak tahu anda dah cukup syarat. Okay, refer referral balik, cakap nak upgrade jadi introducer. Nanti dia akan upgradekan anda. Okay, so let's say ada lagi soalan. Ni sebelum ni saya dah beli 2 unit. Okay, let's say dah beli 2 unit. Then you just have to top up 1 more. Okay, tambah lagi 1 unit. So lepas dah jadi introducer, macam mana nak jadi dealer? Okay, cara nak jadi dealer adalah anda kena ada 5 direct client dan juga sales 30. Okay, this is how from a introducer nak jadi dealer. Macam mana, apa maksud 30k direct? Okay, contoh tadi kita dah share referral link. Okay, lagi sekali balik tadi. Kita share referral link, betul? Kita share referral link. Dan 5 orang yang daftar under kita and dia punya modal 30k dan kita boleh upgrade jadi dealer. So macam mana nak jadi dealer? Lepas kita dah achieve target, macam mana nak tengok total sales yang current total sales kita? Bagi tahu referral kita nak check sales kita. Dan introducer referral kita akan tolong check kan. Okay, so make sure jangan stay di introducer saja. Stay di introducer, walaupun anda menaja, anda tak dapat banyak. So sekarang kita nak belajar macam mana dapat lebih income, betul? So upgrade cepat-cepat jadi dealer. Alright, this is another tips how you can get or achieve more income. Okay, itu sahaja perkongsian ini pada malam ni. Terima kasih sangat-sangat kepada anda yang join kelas kita pada malam ni, dan anda boleh follow my social media dengan scan barcode di depan, dan kita akan jumpa lagi di kelas minggu depan yang mana kita akan present lebih banyak topik menarik dan kita akan adakan quiz-quiz yang lebih rancak. Kita hadiah kepada yang jawab semua ke-6 soalan yang betul. Kita akan jumpa kelas seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.